Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pertama saya nak minta maaf lah sebab tergendala sikit kita punya apa ni, bahagian-bahagian untuk proses pembinaan rumah ni. Sepatutnya untuk bahagian 14 ni saya fokus pada kerja-kerja penyediaan besi beam, tapi disebabkan faktor masa yang agak pack sikit lah sekarang ni, jadi saya tak sempat nak buat video untuk proses penyediaan besi beam. Dan sekarang besi beam kita punya beam pun dah siap di konkrit. Jadi untuk video bahagian 14 kali ni kita akan terus fokus kepada proses penyediaan ataupun kita cakap proses pemasangan rangka bumbung lah. Kita masih lagi di site yang sama. Di Pekan Nenas Pontian untuk pembinaan satu unit kediaman dengan keluasan 1500 kaki persegi. Okey, seperti kita boleh nampak sekarang ni, tim kita tengah buat penyediaan pemasangan kita punya kerangka bumbung. Okey, untuk kita punya pattern bumbung rumah ni lebih kepada macam American style macam tu lah, lebih kurang lah. Okey, kalau untuk pemasangan kerangka bumbung ni ada beberapa faktor yang kita kena ambil kira sebelum kita pasang kita punya rangka bumbung ni. Okey, yang pertama kita kena ambil kira dia punya ketinggian bumbung lah. Dia punya ketinggian bumbung ataupun kita panggil dia kecuraman lah. Sebab makin curam bumbung tu, risiko untuk bocor tu agak kurang. Tapi makin kurang curam, risiko untuk bocor tu agak lebih tinggi. Okay, macam site kali ni saya buat dia punya kecuraman lebih kurang dalam 30 darjah. 30 darjah dengan ketinggian kita punya rangka paling atas lebih kurang dalam 9 kaki. Okey, untuk dapatkan kita punya ketinggian puncak bumbung tu, kita boleh gunakan rumus sin cos tan. Baik, untuk rumus sin cos tan ni saya akan bahaskan nanti di video akan datang. Saya akan buatkan satu video lebih kurang macam video grafik sikit. Saya akan drawing sendiri. Saya akan ajar tuan-tuan semua cara-cara untuk kita dapatkan ketinggian kita punya bumbung menggunakan rumus sin cos tan. Benda ni paling senang lah, orang kata senang lah untuk pemula. Pakai rumus sin cos tan ni boleh katakan tak ada masalah. Okay, jadi macam biasa kalau nak dibandingkan kerangka bumbung jenis besi dan juga kerangka bumbung jenis kayu, saya lebih sarankan tuan-tuan guna kerangka bumbung jenis besi. Sebab kerangka bumbung jenis besi ni lebih murah. Dia satu lebih murah, kemudian dia lebih cepat dan lebih senangkan kita punya proses kerja. Okey, untuk site kita kali ni saya gunakan atap zinc kilang. Atap zinc kilang jenis Eurobond. Okey, Eurobond ni dia macam genting, dia ada step. Okey, Eurobond ni kalau tuan-tuan boleh nampak rumah sebelah tu Eurobond, zinc Eurobond. Dia nampak macam genting, tapi dia bukan genting, dia zinc kilang. Lebih murah sikit lah daripada genting, tapi dia lebih mahal daripada zinc jenis rata.
Kalau boleh nampak kat sini, untuk jarak kuda antara satu kuda ke kuda yang lain, jarak dia saya buat lebih kurang dalam 35 inci. 35 inci. Daripada satu kuda ke kuda yang lain lebih kurang dalam 35 inci plus minus, dalam 3 kaki macam tu. Ataupun paling tepat dia dalam 90 mm. Okay, jadi ni view daripada bahagian depan rumah. Ketinggian daripada kita punya roof beam sampai kita punya puncak atas tu 9 kaki, kecuraman dalam 30 degree. Kemudian untuk kita punya zigzag bumbung ni, zigzag kerangka ni, untuk kita punya zigzag, ni dia punya zigzag yang ni zigzag. Okay, zigzag ni kita buat jarak lebih kurang dalam 1100 mm. Okay, ni pandangan daripada tepi. Jadi lepas kita dah naikkan kita punya kuda, kita dah naikkan, kita dah dirikan semua. Okay, lepas tu kita akan start kerja pemasangan kita punya besi batten. Besi batten kita akan jarak batten tu antara satu batten ke batten yang lain lebih kurang dalam 500 mm macam tu. Untuk zinc lah, Kalau untuk genting dia lebih rapat. Untuk genting lebih kurang dalam sekaki plus minus macam tu lah. Okay, untuk keluasan rumah yang lebih kurang macam ni, 1500 square feet ni, kita gunakan lebih kurang dalam 150 batang besi C-channel dan 170 batang untuk kita punya besi batten. Untuk anggaran lebih kurang anggaran kasar macam tu lah. Okay, ni jadi ni kita punya tengah-tengah rumah. Jadi masa kita nak ambil, kita nak pasang kita punya kerangka bumbung ni, kita kena pastikan kita punya kedudukan tengah-tengah rumah. Baru kita ambil ukuran, baru kita punya kerangka ataupun kita punya bumbung tu center rumah, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi lepas tu baru kita ambil kira untuk kita punya overhang sekali lah. Biasa overhang ni daripada dinding terakhir ni, saya buat lebih kurang dalam 2 kaki lah macam tu untuk kita punya overhang. Okay, ni kita boleh tengok ni view daripada atas. Jadi untuk pemasangan kerangka bumbung ni, perlu atau penting kita punya zigzag ni, kita letak kita punya zigzag ni supaya zigzag ni dia punya fungsi untuk menahan tekanan daripada kita punya bumbung lah, kita punya genting ke zinc ke. Jadi bila kita dah ada zigzag ni akan jadi kita punya penahan untuk kita punya tekanan daripada atas, load daripada atas .
Jadi kalau boleh nampak kat sini, setiap kita punya kekuda ni kita matikan dengan air bracket dekat kita punya beam atas ni. Jadi kita wall plugkan kita punya air bracket ni ke beam. Lepas tu baru kita skrukan dekat kita punya kekuda lah, semua sekali. Jadi dia akan dikunci kat sini. Dia tak akan bergerak. Jadi sebelum proses pemasangan kita punya batten dijalankan, kuncikan dulu untuk elakkan kita punya kekuda ni bergoyang. Batten ni, jadi tak perlu banyak lah, satu ataupun dua sebelah atas ke, untuk elakkan kita punya batten ni bergoyang. Baru kita boleh jalankan proses pemasangan batten pula seterusnya. Tinggi 9 kaki pun dah boleh kategorikan cukup tinggi lah untuk keluasan rumah bukaan 28 ni. 28 kaki punya bukaan ni, ketinggian 9 kaki dengan degree kecuraman 30 darjah boleh dikatakan dah cukup lah untuk rumah saiz 28. Tapi bila bukaan rumah tu saiz 30, 40, jadi atap ni akan jadi lebih, kerangka ni akan jadi lebih tinggi. Okay, ni kita buat kerja untuk pemasangan besi batten. Biasa kita memang akan gunakan semacam cetak tu lah untuk dia punya kedudukan dan jarak tu lebih kurang dalam satu batten ke satu batten ni lebih kurang dalam 2 kaki lah. Untuk zinc boleh, tak ada masalah. Tapi kalau untuk genting dia kena rapat sikit lah. Untuk genting lebih kurang dalam kaki plus minus macam tu lah untuk genting . Tapi untuk zinc kilang tak ada masalah, kita buat jarak dalam 2 kaki satu pun boleh, dah boleh menampung. Sebab batten ni tujuan dia untuk kita skrukan kita punya zinc nanti kepada besi ni nanti. Lepas tu kita boleh pijak lah, boleh jalan lagi lah. Tapi kalau kita jarakkan 3 kaki satu tu nak jalan tu ada susah sikit lah. Tapi kalau dah 2 kaki satu ni mungkin senang sikit untuk kita buat kerja pemasangan zinc nanti, agak lebih senang. Kita nak jalan pun lebih senang. Ni hari ketiga kita dirikan, kita buat kerja pemasangan kerangka bumbung ni. Ni hari ketiga kita . Jadi cetak tu letakkan, lepas tu kita tinggal skru je. Kita dah tak perlu nak ukur satu persatu pakai tali tape. Kita dah buat kita cetak tu kan. Tinggal letak je. Nampak? Lepas tu baru terus skru lah. Dah letak cetak tu, kita terus skru. Jadi terus skru. Jadi yang mana tak sampai nanti kita akan sambung terus ke sana.
Okay, untuk hari lebih kurang hari ketiga ni, saya masih gunakan 3 manpower untuk proses pemasangan kerangka bumbung. Hanya 3 manpower saja. Ni dah hari ketiga lah. Jadi hari ni kita akan siapkan kita punya proses pemasangan kita punya batten. Kemungkinan esok last kita akan buat pemasangan papan pemanis. Kemudian kita akan buat kerja-kerja pemasangan zinc pula lah, atap pula lah. Jadi untuk tips proses pemasangan kerangka bumbung ni tak banyak yang saya boleh kongsikan. Cuma ada beberapa perkara lah yang tuan-tuan kena ambil kira masa nak buat kerja proses pemasangan kerangka bumbung ni. Yang pertama sekali, pastikan kerangka bumbung kita tu betul-betul curam. Sebab tu untuk kira kat Malaysia ni kebanyakan dia orang, kalau untuk rumah-rumah biasa macam ni, dia akan guna pakai dalam 30 ke 35 degree macam tu lah. Untuk kecuraman dia pun dah cukup curam. Sebab kecuraman ni dia akan main peranan untuk elakkan daripada kita punya bumbung tu bocor. Sebab bila bumbung tu kurang curam, jadi bila hujan, air zinc tu akan simpan air. Bila kita buat zinc tu kita buat kerangka tu agak kurang curam, zinc tu akan simpan air dan lama kelamaan benda ni akan mengakibatkan bocor lah. Tapi bila curam, bila hujan je, air yang turun tu dia akan terus turun. Tu tips yang saya boleh kongsikan lah. Kemudian untuk nampakkan sebuah rumah ni dia nampak lebih gah, lebih cantik, lagi tinggi kerangka bumbung lagi cantik. Tapi bila kita buat kerangka bumbung lebih tinggi, automatik kat sini penggunaan kos barang akan jadi lebih tinggi sikit lah. Dia kontra dia macam tu lah, lebih kurang dia. Jadi setakat ni je perkongsian saya untuk video bahagian 14 proses pembinaan kediaman. InsyaAllah saya akan update nanti untuk video bahagian 15 proses pemasangan kita punya zinc pula nanti, insyaAllah. Okay, baik, nanti kita akan jumpa lagi untuk next video. Terima kasih yang masih lagi stay dalam channel ni. Saya doakan semua sentiasa diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan anda semua. Dan untuk yang beragama Islam, saya ucapkan selamat berpuasa. Okay, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.